Baiklah, video kali ini saya akan ceritakan kisah seram daripada seorang pelajar perubatan. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Ali Bosku. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. Jadi guys, video kali ini saya ingin ceritakan kisah seram daripada buku G Hospital dari Dr. Kamarul Arifin. Okey, ini buku yang pertama. Yang merah tempoh hari buku yang kedua. So, dalam buku yang pertama ni dia ada satu kisah seram daripada seorang pelajar perubatan. Jadi, saya rasa kisah ni saya ingin kongsikan kerana kisah ini sangat seram. Jadi, jom kita dengar kisah seram ini. Kisahnya bermula apabila seorang pelajar perubatan yang bernama Daud. Okey. Dia ambil bidang perubatan dan sambung belajar di negara Rusia. Rusia ada menyediakanlah ya bidang perubatan untuk pelajar-pelajar yang ingin jadi doktor. Dan memang kosnya agak mahal, bukan mahal sikit, yang mahal banyak. So, kalau siapa-siapa pelajar yang bersedia untuk berminat untuk menjadi doktor, anda boleh belajar di Rusia lah, dan yang penting fulusnya ada. Okey. Jadi diceritakan si Daud ni belajarlah di sana, dan ada beberapa orang pelajar Malaysia juga yang turut belajar di universiti dalam bidang perubatan. So mereka beberapa orang mengambil inisiatif untuk tinggal di rumah sewa. Okey, rumah sewa di Rusia. Dan sedia maklum, Rusia dia ada musim sejuk. So selepas mereka habis kuliah, mereka akan balik ke rumah dan memang dalam keadaan sejuk. Jadi si Daud ni dia pulang daripada kuliah dan hendak pulang ke rumah sewanya lah. Dan kebetulan memang hari itu dia seorang sajalah yang pulang, dan dia pun tidak sedar yang rakan-rakannya sama ada di rumah ataupun tidak. Masing-masing ada jadual kuliah yang tersendiri. Ya. Jadi apabila si Daud ni pulang, masa tu memang musim sejuk, dan dikatakan rumah sewa mereka ni rumah sewa jenis yang zaman dulu punyalah, ya, zaman lama punya, zaman peperangan punya. Tapi mereka tidak ada pilihan. Di situ dekat dengan universiti mereka, dan sewanya pun sangat murah. So si Daud pulanglah ke rumah sewanya, dan sampai saja ke rumah sewanya, dia masuk, dia tengok tidak ada rakan-rakannya, hanya dia seorang. Jadi oleh kerana dalam kesejukan, dia pun ingin mandi. So dia hidup air macam di tub itulah, ya, dan hidupkan juga yang air panasnya, supaya selesa lah untuk mandi, kan sudah suasana sejuk. So dia hidupkan lah. So sementara menunggu air tub tu penuh, si Daud ni pun berehat sebentar di bilik lah, ya, dia baring sebentar di bilik untuk tidur. Jadi ketika dia baring-baring, akhirnya dia tertidur. Mungkin terlalu penat kan. Tiba-tiba dia rasa ada orang mencuit telinga dia macam yang kacau gitu. Jadi si Daud pun, siapa yang kacau ni? Dan sekali lagi telinganya dikacau, di kuis. Dia punya, siapa yang kacau ni? Dan kali ketiga telinganya masih di kuis, dan si Daud ni sangka dia punya kawan lah, jangan kacau lah, dia cakap. Dan tiba-tiba dia baru teringat yang dia ada hidupkan air di tub, dan dia risau air tub tu tumpah. Dan kalau ikutkan cerita si Daud ni, rumah sewa di kawasan Rusia ni dia tidak macam di Malaysia. Okey, dia kalau air tu tumpah, jadi tetap akan banjir satu rumah tersebut. So dia boleh teringat, Allah, dia cakap, air di tub, dia cakap, aku hidupkan. Kelang kabut dia guys, terus lari pergi ke tandas untuk lihat air di tub. Dan bila dia sampai di tandas, air tub tersebut sudah off, dan air tu penuh betul-betul tepat dan tidak tumpah. Jadi dia terkejut, macam mana air tub ni boleh macam mati kan? Siapa kasih mati, dia cakap kan. Jadi dia macam yang,
bersyukur juga lah, nasib baik lah kan ada orang matikan. Jadi dia fikir siapa. Jadi dalam pikirannya mungkin rakannya si Ai kan, si Ai yang satu sewa rumahnya lah. Oh mungkin dia nih, kok dia datang kan. Jadi dia cuba call lah kawannya si Ai. Dia cuba call. Dia call, Ai, kau di mana nih? Aku di luar ni, dia cakap. Aku study group, dia cakap. Kau ada pulang rumah ke tak tadi? Pulang rumah? Mana ada pulang rumah, dia cakap kan. Aku di luar lah study group. Mungkin malam ni pun aku tidak dapat pulang. Aku akan tidur di rumah kawan aku. Jadi si Daud ni berfikir, kalau bukan si Ai, siapa lagi? Yang ada kunci rumah sewa ni si Ai saja. Dan tuan rumah sewa. Jadi dia suspek yang keduanya. Suspek yang keduanya tuan rumah lah. Jadi dia cuba telefon tuan rumah sewa tersebut. Dia telefon, hello bos, dia cakap. Bos ada datang tak ke rumah tadi? Datang ke rumah? Mana ada, dia cakap. Saya di rumah saja nih, bilangnya. Tak, bilangnya. Tadi dia ceritakan lah yang tadi dia cakap dia on air tap dan dia tertidur dan dia terlupa, dan bila dia sampai ke tandas air tap tu sudah off. Dia ceritakan dengan tuan rumah tu lah. Dan tuan rumah tu cakap, dia cakap, itu penunggu rumah. Guys, tuan rumah tu relax, dia bagi tahu dengan si Daud itu penunggu rumah. Jadi si Daud pun cakap, biar betul nih bos, dia cakap kan di rumah ni ada penunggu. Biasalah tu dia cakap, memang setiap rumah di kawasan Rusia ni dia cakap ada penunggu. Tapi kau jangan risau lah, dia tidak mengacau ya, dia tidak mengacau. Kalau niat kamu baik dia tidak mengacau. Tapi dia cakap, tuan rumah tu cakap, sebelum kau tidur ni, kau mesti balas budi dia cakap. Balas budi dia. Si Daud balas budi. Ya, nasib baik dia offkan air tadi. Kalau tidak habis rumah tu banjir, dia cakap, tumpah air. Jadi si Daud tanyalah, macam mana saya nak balas budi dia, si penunggu ni? Malam ni dia cakap, kau bakar roti, kau letak di depan ketuhar. Dia cakap. Jadi si Daud ni pun yang macam, perlukah aku buat, dia cakap kan, perlukah aku buat benda tu? Tapi oleh kerana terhutang budi juga si Daud ni, jadi dia macam dalam dilema, nak bagi makan atau nak bagi makan atau enggak. Dia macam yang takut, berani dan takut. Jadi oleh kerana mungkin dia rasa serba salah juga sebab air tu dimatikan oleh penunggu tersebut. Jadi si Daud ni buat sajalah, dia buatkan roti bakar dan letak betul-betul di depan ketuhar. Kemudian dia sambung masuk bilik dan tidur. Tapi dia berfikir balik, kalau aku bagi makan makhluk ni, kalau dalam Islam benda ni syirik. Kan, benda ni syirik. Dia cakap, salah ni, dia cakap, aku buat ni, bagi makan benda yang jin. Dia cakap, ini memang syirik ni dalam agama Islam ni. Jadi dia tidak tertidur malam tu. Dia berfikir, nak bagi makan atau tidak, nak bagi makan atau tidak, syirik ke tidak ni, syirik ke tidak. Jadi dia berfikir, dia cakap, ini salah, dia cakap ni kan, salah ni. Kalau aku bagi makanan mungkin akan menjadi lagi. Jadi bagus aku buang roti itu, dia cakap, pedulilah situ. Jadi si Daud pergi semula ke dapur. Untuk ambil roti itu dan buang. Dia kata orang, dia batalkan niatlah untuk hidangkan roti itu. Guys, bila dia sampai ke dapur, dia sudah terdengar bunyi seperti dengusan orang yang si Daud sudah alamak, bunyi apa pula ni, dia cakap kan. Jantungnya sudah mulai berdegup. Dan dia tengok roti itu masih ada depan ketuhar. Jadi dia rasa lega sikit lah. Dia cakap, benda itu belum ada lagi. Jadi dia pun cuba ambil lah roti itu. Belum sempat guys dia ambil roti itu, tiba-tiba keluar satu tangan yang berbulu dan kuku panjang mengambil roti itu. Dia rampas terus keluar dari tepi ketuhar tu. Terkejut si Daud, terduduk dia. Allah Akbar, dia cakap, apa yang ku nampak ni? Astagfirullahalazim, dia cakap. Kemudian dia masih terdengar bunyi nafas. Dia cakap begitu. Si Daud bergegar masa tu, bergegar ketakutan, ya. Tiba-tiba dia nampak di belakang ketuhar tu, dia nampak satu kelibat makhluk yang berbulu hitam. Mata dia merah meremang dan tengah makan roti yang diberikan oleh si Daud tadi. Dan tidak lama kemudian benda itu merayap dan menuju ke tempat si Daud. Si Daud berteriak
Dan bila dia cuba lari, kakinya rasa keras. Dia cakap, ya Allah, apakah benda ni? Benda tu terus menerkam si Daud dan si Daud terus pengsan, tidak sedarkan diri. Dan selepas itu, bila si Daud sedar, hari sudah siang. Dan bila dia tengok sekeliling, bekas-bekas roti yang diberinya itu bertaburan di lantai. Si Daud apalagi bangun, terus siapkan diri, dia telepon rakannya Syai dan ceritakan segala-galanya. Dan dia bagi tahu Syai, aku tak nak tinggal di rumah sewa ini. Aku sanggup tinggal di asrama tempat universiti kita. Walaupun orang kata tidak selesa, lantaklah. Pokoknya jangan ada hantu, dia cakap. Jangan ada penunggu, jangan ada jin. Jadi si Daud pun ambil keputusan untuk pindah dari rumah tersebut. Dia betul-betul ya taubat dan ketakutan berdepan dengan penunggu rumah tersebut. Jadi dia dengan Syai sama-sama pindah daripada rumah tersebut dan tinggal di asrama di universiti mereka. Jadi guys, itulah dia kisah seram daripada ya, pelajar perubatan yang belajar di Rusia. Ya. Jadi kalau kita pun dalam situasi si Daud ni pun mungkin jugalah ya, kita pun akan pindah juga. Ya, saya pun tidak berani kalau berdepan dengan benda tu. Mungkin kalau ada benda tu ada pun, ya, mungkin memang tempat tinggal orang di situ. Kalau boleh, ya kalau dalam Islam lah, kita jangan bagi mereka makanan, bagi apa-apalah atau memuja dia. Sebab benda tu memang syirik, kita menduakan Allah. Sebab benda tu sebenarnya pun tidak berkuasa. Yang berkuasa hanya Allah Subhanahu Wa Taala. So kita jangan terlalu takut dan terlalu mengagungkan makhluk-makhluk berkenaan. Kita hanya mohon kepada Allah agar benda itu tidak mengganggu kita. Kita baca doa mohon kepada Allah agar semuanya dilindungi. InsyaAllah Allah akan lindungi. So guys, setakat itu saja kisah seram saya kali ini. Mudah-mudahan kisah seram ini dapat menyeramkan diri anda. Kita akan berjumpa lagi di video akan datang. Ali bosku, Assalamualaikum.